Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tamanya segala syukur, segala pujian, alhamdulillah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita sambung pengajian kita kitab Ad-Da' wad Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang membicarakan soal pelbagai penyakit, terutamanya penyakit kerohanian, penyakit hati yang membahayakan, yang merosakkan, dan apakah petua-petua ataupun kaedah untuk mengubatinya sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kitab kita ni ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Dan pada malam ni kita masuk pada muka surat yang ke-32, perenggan yang ke-5. Pendapat yang benar ialah ada bahagian ketiga. Betul kan? Betul kan? Muka surat 32, iaitu perenggan yang ke-1, 2, 3, 4, yang ke-5, pendapat yang benar. Jadi siapa-siapa yang nak lihat rujukan boleh ambil kitab dekat meja di entrance tu. Itu adalah kitab yang disumbang oleh sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan ada pahala buat mereka. Jadi ini boleh membantu kefahaman kita bila kita belajar dengan membaca teks atau matan yang ada di hadapan kita, insya-Allah. Baik, sidang hadirin mukminin, kita kembali kepada pengajian kita ini. Dalam pengajian kita yang lalu, kita telah membicarakan apa dia hubungan dan relevannya di antara doa dan juga usaha serta takdir. Itu antara yang telah kita pelajari sebelum ini. Dan Imam Ibn Qayyim dia bagi beberapa contoh yang mudah untuk kita faham. Kita orang-orang awam yang sebenarnya mudah untuk difahami. Dalam tulisan yang lalu, sebagaimana yang kita bahaskan, antara contoh yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim ialah walaupun sudah ada takdir, dia kata, tapi kita semua faham bahawa untuk kita menghilangkan rasa lapar kita, untuk kita kenyang, kena makan. Kan? Tak ada orang yang ada akal yang waras, dia akan berpegang bahawa oleh sebab semua telah ditakdirkan oleh Allah, kalau kenyang, kenyanglah, kalau lapar, laparlah, tak payah makan, tak payah usaha, tak payah buat apa. Maka itu contoh mudah yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim supaya kita faham pentingnya kita ni usaha. Dia nak bagi tahu penting kita usaha, dan usaha itu salah satu daripada sebab kepada keberhasilan apa yang kita inginkan. Sama dengan dahaga, dia katakan, walaupun sudah ada takdir, tapi semua orang yang waras mengakui bahawa kita perlu minum untuk menghilangkan dahaga tersebut. Termasuklah soal keturunan. Kita berkahwin, kita mengadakan hubungan suami isteri, barulah kita ada zuriat keturunan, walaupun sudah ada takdir yang menentukan sama ada kita ada zuriat ataupun tidak. Jadi ini contoh mudah
kan, yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam pengajian kita yang lalu. Maka malam ni kita sambung pada perenggan yang kelima, itu pendapat yang benar. Jadi Imam Ibn Qayyim dia bagi contoh kepada kita bahawa pendapat yang benar, dia kata, ialah ada bahagian ketiga yang tidak tercantum dalam pertanyaan di atas. Apa dia pertanyaan di atas tu? Iaitu yang kita bicarakan sebelum ni, kan? Dua isu. Yang pertamanya, kalau kita usaha dan kalau kita tidak usaha. Kalau kita usaha, kalau Allah Ta'ala tidak takdirkan, kita takkan dapat. Kalau kita tidak usaha, kalau telah ditakdirkan kita dapat, kita tetap akan dapat. Maka Imam Ibn Qayyim berusaha untuk memberi kefahaman kepada kita tentang soal ini, kan? Kita tak boleh dengan anggapan bahawa kalau Allah Ta'ala dah tetap bagi rezeki, kita tidur kat rumah pun kita akan tetap dapat rezeki. Itu salah, kan? Itu salah, kan? Kalau kita usaha macam mana sekalipun, kan, kalau kita usaha macam mana sekalipun, kalau tak ada rezeki, usahalah macam mana sekalipun, tetap takkan dapat rezeki. Ataupun kalau rezeki itu telah pun ditetapkan oleh Allah, kita tidur pun kita akan dapat rezeki. Maka ini yang cuba diperbetulkan oleh Imam Ibn Qayyim, dua benda tadi. Maka yang ketiganya yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim untuk kita pelajari pada malam ni ialah bahagian ketiga yang tidak disebut, yang tidak tercantum dalam pertanyaan itu, iaitu apa yang ditakdirkan terjadi kerana adanya sejumlah sebab, di antaranya adalah doa. Dia nak bagi tahu bahawa setiap benda yang berlaku ni dia ada penyebab, kan? Dia ada faktor kenapa benda tu berlaku. Dalam banyak faktor yang mana berlakunya sesuatu perkara itu, Imam Ibn Qayyim dia nak tekankan kepada kita bahawa salah satu sebab paling utama kenapa perkara itu berlaku ialah doa. Dia nak tekankan bahawa penting kita ni jaga doa kita. Kita duk ingat bahawa faktor penyebab tu apa? Usaha. Kita plan macam mana, kita organize dan kita susun rancangan kita. Ya, itu salah satu faktor. Tapi dia kata faktor yang paling utama yang mengatasi semua benda tadi, yang usaha kita, perencanaan kita, how we organize satu-satu plan kita, benda yang kita nak buat, kita how we strategize, kita atur strategi kita, semua benda tu dia kata, on top of that, atas tu dia kata doa. Ini yang cuba ditekankan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata atas semua benda tu adalah doa. Dia kata antara sejumlah sebab yang ada. Maka dia kata tidak mungkin sesuatu itu ditakdirkan terjadi begitu sahaja tanpa adanya sebab. Dia kata mustahil tak ada sebab. Dia mesti ada sebab. Dan salah satu sebab tu doa. Ia pasti memiliki keterkaitan dengan sebab. Dia mesti berkait dengan sebab. Dia bukan jadi macam tu saja, dia ada kaitan dengan sebab. Dan sebab itu adalah antara yang paling penting, doa. Jikalau seorang hamba mengerjakan sebab, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Begitu pula jikalau hamba tidak mengerjakannya, maka apa yang ditakdirkan itu tidak terjadi. Dia kata apa? Dia kata kalau kita buat sebab tu, maka terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka dia kata begitu juga kalau kita tidak mengerjakan sebab, maka apa yang ditakdirkan itu tidak terjadi. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, saya cuba rephrase, simplify benda ni supaya tuan-tuan boleh faham dengan mudah, boleh hadam, digest. Katalah saya daripada rumah saya Bertam tu nak datang kuliah di Masjid Karwa. Kan? Saya datang daripada Bertam, daripada rumah saya di Bertam Kepala Batas ke Karwa. Kalau ikut perjalanan biasa, trafik biasa, daripada rumah saya di Bertam nak sampai di Tanjung Tok Kong ni ambil masa antara 1 jam ataupun 1 jam 15 minit. Kalau trafik
Banyak sikit 1 jam 30 minit, sejam setengah. Itu kita kata adat kebiasaan, benda hak lazim, benda yang biasa. Macam itulah, sejam 15 minit. Kalau traffic heavy sikit, sejam 30 minit. Baik, bila kita nak kata sebab, untuk membolehkan, kita kena pertimbang apa dia faktor untuk membolehkan saya sampai di sini on time, supaya tuan-tuan tidak tertunggu-tunggu. Kan, ni ustaz selalu lambat. Sebut nama ustaz selalu lambat. Sampai isyak tak sampai-sampai. Jadi tak boleh. Saya sebagai seorang yang diundang, saya kena pastikan bahawa saya sampai on time. So ada sebab yang saya kena pertimbangkan, iaitu saya kena plan saya punya perjalanan. Betul tak? Saya kena plan. Okey, maghrib katalah 7.18, 7.17 hari ni, 7.16. Kita kata 7 suku lah senang, 7.15. So kalau kita mengambil perkiraan itu, saya kena keluar daripada rumah saya paling lewat 5.45. Paling lewat 5.45 supaya saya sampai di sini. Kalau traffic heavy, sesak, ada jam sikit, maka saya paling lambat saya akan sampai sini 7.15. Mana on time. Betul tak? Itu cara kita plan untuk kita dapat takdir yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena plan. Kita kena plan. Baik, bila kita plan macam tu tuan-tuan, 5.45 kena bertolak. Tiba-tiba tengah jalan saya nampak, selain daripada saya turun pada rumah saya 5.45, saya guna GPS ataupun Waze ataupun Google Maps untuk memastikan bahawa mana-mana trafik yang merah tu kita boleh elak, kan? Kita boleh elak. Itu usaha saya yang kedua, selain daripada saya plan. Itu usaha saya yang kedua. Maka dengan menggunakan teknologi terkini, saya akan mengelak mana-mana yang nampak jam teruk, kita dapat mengelak. Kita menggunakan route yang kita kata smooth, yang flow dia cantik. Setiap kali nampak jam, kita amalkan doa yang kita belajar sebelum ni, menggunakan al-asmaul a'zam. Antara yang kita mengaji sebelum ni apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi dalam keadaan saya bawa kereta, saya turun daripada rumah 5.45, dibantu oleh teknologi terkini yang ada Google Maps untuk pastikan saya sampai on time. Bila saya nampak ada masalah trafik di tengah jalan dan sebagainya, saya menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Inilah yang dikatakan bahawa kita menggunakan semaksimum mungkin kefahaman kita tentang sebab dan faktor untuk membolehkan kita memperolehi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Saya bagi contoh yang mudah, kan, supaya tuan-tuan faham. Jadi antara 3 contoh yang saya sebut tadi, iaitu kita plan perjalanan menggunakan teknologi terkini dan doa zikir kita kepada Allah. 3 contoh mudah ni tuan-tuan. Hak paling penting antara 3 ni penting, tapi yang paling penting antara 3 ini yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim, yang paling penting adalah doa kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, itu menunjukkan bagaimana kita bergantungnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah dan kita mengakui bahawa semuanya ini kita hanya akan dapat dicapai apabila kita mengharapkan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya yang agung. Kan, Ya Hayyu Ya Qayyum, kan, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu antara salah satu contoh yang boleh kita lihat. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Qayyim dia kata apa? Dalam perenggan yang akhir itu, yang paling bawah sekali, muka surat 32, dia kata, ini sebagaimana ditakdirkannya kenyang kerana makan dan minum. Kita dapat kenyang sebab apa? Sebab kita makan dan minum. Keberadaan anak kerana hubungan suami isteri, hubungan kelamin. Kita dapat zuriat keturunan sebab apa? Sebab kita kahwin, kan? Lepas tu macam mana kita dapat tuai
hasil pertanian itu kerana kita semai. Kita tanam benih, tanam anak pokok dia, biji dia apa semua, kita dapat hasil. Tuai hasil itu sebab apa? Sebab kita telah tanam anak pokok dia, benih dia. Maka kita dapat hasil dalam pertanian itu, kan, aktiviti pertanian. Dan dia kata kematian binatang ternakan sebab apa? Kerana kita sembelih dia. Ini contoh dia sebut tentang sebab musabab. Dan kita masuk ke dalam syurga atau dilempar ke dalam neraka, na'udzubillah. Sebab apa? Sebab amal perbuatan kita, kan? Sebab amal perbuatan kita. Allah adalah Tuhan yang maha adil. Allah, dia tidak menzalimi hambanya. Sebesar mana sekalipun, sekecil mana sekalipun amal perbuatan, semuanya itu diambil kira, dihitung, dibicarakan oleh Allah. Maka hanya orang yang baik, yang saleh, yang beribadat kepada Allah yang dimasukkan ke dalam syurga. Manakala orang yang dimurkai, yang berdosa kepada Allah, tempatnya diazab dalam neraka Allah, na'udzubillah. Maka Imam Ibn Qayyim kata, demikianlah pendapat yang benar. Yang betulnya macam itulah. Kita nak masuk syurga, buatlah amalan, kan? Tak mau masuk neraka, tinggallah dosa. Itu yang dimaksudkan dia. Tapi dia kata yang ni tidak disinggung, yakni tidak disentuh oleh orang yang bertanya dalam soalan yang awal yang kita bicarakan dalam kuliah yang lalu. Dia kata yang tu tak pula dia bicarakan tentang tentang aspek ini. Nampaknya dia belum mendapat taufik untuk memahami perkara ini. Jadi kalau tengok footnote nombor 48 tu, dia kata ringkasnya, jikalau Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu, maka dia juga akan mentakdirkan sebab yang menghantarkan terjadinya sesuatu itu. Itu maksud dia. Maka kalau Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, maka dia juga mentakdirkan sebab untuk menghasilkan sesuatu itu. Baik, untuk saya tambah ulasan berkenaan dengan takdir supaya kita boleh faham dengan lebih baik, saya akan ulas beberapa tulisan tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak faham tentang aspek ataupun perbahasan berkenaan dengan takdir Allah. Macam mana kita nak faham tentang takdir Allah? Baik, kalau kita lihat apa ini yang ini tidak ada dalam kitab kita, ini adalah tambahan tuan-tuan sekalian. Beberapa kaedah ataupun metodologi, manhaj yang terbaik untuk kita faham tentang takdir Allah. Antaranya ialah yang pertama, takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, yang tu dia tidak berubah. Sebab apa yang dirancangkan oleh Allah, perancangan Allah, dia sempurna, kan? Dia sempurna. Semuanya berlaku mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak ada sesiapa pun dalam alam ini yang dapat mengetahuinya. Tak ada siapa pun yang tahu, kan? Yang tahu hanyalah Allah. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa, nak gambarkan bahawa tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya, hatta nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam pun tidak mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Malaikat macam mana? Malaikat juga tidak mengetahui apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan apa dia hikmah, rahsia, sehingga Allah merahsiakan benda ni hatta daripada pengetahuan Nabi dia, hatta daripada pengetahuan malaikat-malaikat dia. Kalau kita banding dalam kehidupan kita sekarang pun tuan-tuan, tidak semua benda kita tahu, kan? Contoh, siapa yang kerja kilang dia tahu, siapa kerja pejabat kerajaan dia tahu. Kita urusan rasmi kerajaan, ada yang akta rahsia rasmi OSA, kan? Tuan-tuan kerja di kilang, ada benda yang tuan-tuan tak boleh
bocorkan keluar. Siapa yang kerja di kilang ada sampai tahap bawa handphone pun tak dibenarkan bawa masuk dalam tempat kerja. Pasal apa? Kerahsiaan tu penting. Supaya kompetitor, kan, orang yang pesaing dalam area bidang yang sama, dia takkan dapat produk kita, strategi kita dan sebagainya, dia takkan dapat. Sebab itu pekerja, walaupun dia engineer, dia pegang position tinggi sekalipun, setengah-setengah tempat, masuk pejabat je, handphone kena letak kat luar. Itu contoh kerahsiaan dalam hal ehwal keduniaan. Benda dunia pun tuan-tuan, dia ada rahsia dia. Saya terlibat dalam beberapa jawatan kuasa mesyuarat pasal enactment, pasal undang-undang dan sebagainya. Dalam dokumen tulis rahsia, kan? Rahsia. Kita diberi taklimat. Benda yang macam ni tak boleh dibawa keluar, tak boleh nak tulis dalam FB, tak boleh cerita pada orang dan sebagainya. Itu contoh mudah bagaimana kehidupan kita atas dunia pun tuan-tuan, dia ada rahsia dia. Dia ada rahsia. Maka apatah lagi rahsia Allah yang tidak ada tolok banding dia. Kita nak samakan dengan rahsia Allah tak boleh, tapi sekadar untuk kita memahami tentang aspek kerahsiaan. Maka Allah dia merahsiakan tentang hal itu walaupun daripada pengetahuan nabi-nabi, rasul-rasul dan para malaikatnya. Maka ulama dia bincang pasal apa adanya kerahsiaan ini berkaitan dengan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka antaranya yang pertamanya, kalau seseorang tu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jangan sombong. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tidak ada siapa yang tahu kekayaan dia itu apakah selama-lamanya ataupun mungkin setahun, 2 tahun ataupun mungkin beberapa waktu yang terdekat dia akan kehilangan kekayaan. Maka jangan sombong. Kalau orang tu dia tahu bahawa dia akan mati dengan kekayaan dia, sekarang dia akan kaya sampai mati, maka seronoklah dia. Dia boleh pasti, garanti dia tak akan miskin, dia tak akan jatuh daripada kedudukan dia. Tapi oleh sebab kita tidak tahu nasib kita in future, pada masa depan, maka bila kita sedar hakikat itu, lemahnya kita di sisi Allah, maka dengan sebab itu walaupun kita kaya macam mana sekalipun, jangan sombong. Tuan-tuan tengok zaman kita hari ni, siapa sangka, kan, parti politik yang memerintah negara kita puluhan tahun, yang dianggap tidak akan dapat dikalahkan tapi kalah. Tuan-tuan tengok seluruh dunia, tidak ada kerajaan yang kekal, tak ada. Walaupun dia memerintah begitu lama sekalipun, dia akan tiba titik penghujung dia. Sebab tu tak boleh sombong. Dulu, sebab parti kita, parti yang memerintah sangat kuat, maka tukang kebun pun boleh ugut guru besar. Kan? Tukang kebun boleh ugut pengetua. Sampai pengetua pun takut pasal apa? Sebab tukang kebun, walaupun dia tukang kebun, tapi dia ketua cawangan lah apa semua, dia ada jawatan dalam parti politik. Nanti cikgu kena tukar lah apa semua. Berapa ramai orang kena. Kalau kena tukar ke Johor, daripada Penang ke Johor tahan lagi, Penang ke Selangor boleh tahan lagi, ada yang kena tukar sampai ke Sarawak, Sabah dan sebagainya. Itu contoh tuan-tuan. Jangan sombong. Maka dengan sebab itu, bila kita kaya, dengan sebab ini adalah rahsia Allah, kita tak tahu kita kaya ni sampai berapa tahun, kita tak tahu, maka jangan sombong. Sebab kekayaan itu dia termasuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang tu dia usaha, kan, dia berusaha sehingga dia dapat daripada apa yang dia usahakan, jikalau dia benar-benar beriman dengan takdir Allah, maka dia akan merasai bahawa apa yang dia dapat itu adalah berpunca daripada takdir Allah. Dia hanya melakukan apa yang telah Allah Ta'ala telah takdirkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita tak dapat apa yang kita usahakan, walaupun kita sedih, kita tak adalah sedih sangat. Ini antara formula yang agama berikan kepada kita.
supaya mental kita sihat. Sekarang ni tuan-tuan, banyak sangat mental issues. Sampai orang depres, dapat penyakit mental, ada yang terjun, bunuh diri dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok macam mana ada orang yang sampai bunuh satu family kan, dengan cara yang sangat kejam, hanya sebab nak pergi menyamun, nak samun je, tapi dia bunuh habis 4 orang dalam satu family. Itu apa ni yang berlaku dalam negara kita. Kita tengok ada orang dia kaya, pendapatan dia sebulan 100,000 lebih, dan saya rasa dalam masjid kita pada malam ni tuan-tuan, tak ada kot orang yang pendapatan dia 100,000 lebih. Kalau ada pun mungkin seorang dua orang sahaja yang pendapatan sebulan dia 100,000 lebih. Kalau kita rasa cemburu dengan apa yang dia miliki. Tapi tuan-tuan, walaupun pendapatan kita tidaklah mencecah sampai 100,000 sebulan, kita tak perlu telan pil setiap hari untuk menghilangkan depression, sebab kita tidak ada masalah mental kita sihat, walaupun pendapatan kita mungkin beberapa ribu sahaja sebulan. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bagaimana Allah bila dia bagi sesuatu kepada kita, dia memberikannya dengan bersama-sama dengan ujian. Kalau tuan-tuan mengaji bab muamalat, every profit comes with liability. Kan, setiap profit tu dia ada liabilities dia. Dia bukan sahaja untung semata-mata, seronok semata-mata, senang semata-mata. Tak. Setiap keuntungan, setiap kemewahan, setiap rezeki yang kita dapat, dia ada ujian dia. Dia tak datang seorang-seorang je seronok, tak ada. Dia tak datang seorang-seorang je kemewahan tanpa ada kesusahan yang lain. Tak. Dia akan datang dengan ujian yang lain, dengan depression, dengan tekanan, stres dan sebagainya. Ini merupakan rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita diajar supaya jangan hasad dengki. Kita nak hasad dengki apa? Walaupun dia kaya raya, tapi kita tak payah telan pil depression. Dia kaya raya 100,000 lebih sebulan, tapi dia kena telan pil. Itu contoh mudah. Maka sebab tu kita kena jadi orang yang grateful, kita seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian selain daripada itu, walaupun ada orang lebih pandai daripada kita, ada orang yang lebih cerdik daripada kita, kadang-kadang kita dapat jawatan-jawatan tertentu. Itu semua takdir Allah. Tuan-tuan tengok orang hak jadi menteri, orang hak jadi pegang jawatan tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok cerdik aku daripada dia. Kan? Kita rasa cerdik kita lagi daripada kawan tu. Tapi itu yang kita kata bahawa takdir Allah. Sebab tu kita jangan ego sangat kalau kita dapat satu-satu jawatan. Kita sendiri jangan ego sangat. Kalau kita tengok orang, kita rasa aku pun boleh pegang jawatan tu. Samalah juga kita tukar. Bila kita pegang satu-satu jawatan yang tinggi, orang lain juga pandang benda sama. Dia pandang kita, dia kata, bila dia tengok kita, dia pun lebih layak daripada kita. Bila dia tengok kita punya CV, resume kita, dia rasa dia lebih layak. Maka sebab itu kita kena sedar bahawa apa yang kita perolehi, jawatan kita, kedudukan kita, pangkat, gelaran dan sebagainya, itu semua kurniaan Allah. Saya bagi contoh tuan-tuan, setiap kali kuliah saya, saudara Rosman, kita selalu duk follow saya, tim PMT duk selalu follow saya. Bila saya pergi jumpa dengan ustaz-ustaz, asatizah dan program, semua ustaz-ustaz ni selalu duk tanya saya, macam mana saya ada tim media yang selalu duk ada dalam YouTube, Facebook. Saya tidak ada tim media tuan-tuan. Ini PMT yang pilih saya untuk dia cover. Dan saya menyedari bahawa berapa ramai lagi ustaz-ustaz yang jauh lebih alim daripada saya, jauh lebih pandai daripada saya, dan bila dia bercakap lebih berisi daripada saya, tapi dia tidak ada tim, dia tidak ada media, dia tidak ada kamera yang buat coverage kuliah-kuliah dia. Sebab tu kita kata bahawa apa yang kita ada ini tuan-tuan, dia termasuk dalam takdir Allah. Jangan sombong. Nak banding kita, sebagai contoh saya
Saya tak ada pun kelebihan apa sangat pun, biasa-biasa, average. Sedangkan ramai lagi ustaz yang lebih alim tapi tak ada pun dalam Facebook, tak ada dalam dalam YouTube dan sebagainya. Samalah juga tuan-tuan dalam soal lain, soal kita di pejabat, soal kita berniaga dan sebagainya. Kita tengok kadang-kadang orang tu berniaga, masa mengaji dulu dia lah hak tidur, dia lah hak ada toyol dalam kelas tau. Toyol dalam kelas tau. Zaman universiti kita tengok dia ni kalau habis universiti nak hidup macam mana? Pasal apa? Tidur je. Hak pergi kelasnya kita. Dia tidur. Tapi signature dekat attendance sheet tu penuh. Pasal apa? Ada toyol. Ada toyol tolong sign. Kita kata dia ni habis universiti macam mana nak jadi orang. Tapi Allah, dalam takdir Allah, bila keluar universiti, dia yang jauh lebih kaya daripada kita. Dia yang jauh lebih berjaya daripada kita. Kita yang konon-kononnya duk pergi kelas pukul 8 pagi, 9 pagi, attendance penuh apa semua, biasa-biasa sahaja. Maka sebab tu tuan-tuan, kita jangan sombong dengan apa yang kita dapat. Kita tak tahu apa yang dalam perencanaan Allah. Saya pernah cerita sebelum ni kepada tuan-tuan. Adik saya sendiri, kan, nombor 3 tu. Zaman kami belajar dulu, dia antara yang paling bermasalah dalam belajar. Saya smooth daripada sekolah menengah, masuk asrama penuh SBP, form 1 sampai form 5 tak ada masalah, masuk matrik tak ada masalah, masuk double degree 2 ijazah, keluar UIA pun tak ada masalah, smooth. Adik saya tersangkut, macam-macam dia punya tersangkut. Ibu saya berapa kali menangis, ayah saya berapa kali menangis, kan? Sehingga menganggap ini antara anak yang paling malanglah antara anak-anak yang lain. Tapi itu termasuk dalam rahsia Allah, rahsia ilmu Allah, yang ibu saya tidak mengetahuinya, yang ayah saya tidak mengetahuinya, yang saya sendiri, kami adik-beradik tidak mengetahuinya. Tapi selepas masing-masing dah keluar universiti, dah bekerja dan sebagainya, dialah yang paling kaya. Dialah yang ada driver. Saya tak ada driver, kan? Dialah yang boleh bagi kepada mak dengan ayah duit yang jauh lebih banyak berbanding dengan adik-beradik yang lain. Ini termasuk dalam takdir Allah yang Allah Ta'ala rahsiakan. Kenapa? Hikmahnya supaya kita sabar dengan apa yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada kita, kerana kita tidak mengetahui apa yang ditetapkan oleh Allah kepada anak kita itu. Maka ibu-ibu di belakang, kalau kecewa dengan anak yang tak semayang, yang degil, yang terlibat dengan dadah, yang terlibat dengan macam-macam masalah, sabar. Teruskan nasihat, teruskan bimbing. Jangan halau dia daripada rumah. Ibu yang halau anak dia daripada rumah, dia menjauhkan anak dia daripada bimbingan dia. Tak, itu salah. Walaupun dia bermasalah, kita dekati dia, kita pujuk dia sentiasa. Pujukan itu mungkin 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita tidak mengetahuinya. Sebab itu termasuk masa depan ni tuan-tuan, dia termasuk dalam rahsia ilmu Allah. Kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku di masa hadapan, kita tak tahu. Maka itu penting kita memahami soal takdir dan hubungan dia dengan doa dan sangka baik kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama-sama sangkaan hamba-Ku kepada aku. Ini apa yang diingatkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Baik, sidang hadirin mukminin, hikmah yang kedua, hikmah yang kedua, yang ni pun tak ada dalam kitab kita ni. Hikmah yang kedua, seseorang itu apabila Allah Ta'ala rahsiakan takdir ini, apa dia hikmah dia? Yang kedua ialah tujuan dia supaya bila kita ditimpa musibah, maka kita jangan terlalu ikutkan perasaan dan emosi kita bila kita bersedih. Sedih ni tuan-tuan, semua orang sedih. Sedih, ya. Bila kita ada masalah, bila kita ada musibah, ada problem, memang sedih. Yang tu kita tak boleh elak. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sedih bila anak baginda yang masih kecil, Ibrahim namanya, bila meninggal dunia, Nabi juga menitiskan air mata, sedih. Yang tu semua orang sedih. Tetapi tuan-tuan, bila kita memahami rahsia takdir Allah,
dalam keadaan kita sedih, kita masih lagi gagah. Kan? Kita masih gagah. Kita masih dapat mengawal emosi kita. Masih dapat mengawal emosi. Dan kita tahu betapa pentingnya kita mengawal emosi. Sebab life must go on. Kan? Kita mesti teruskan hidup kita. Tak boleh terikut-ikut dengan rasa sedih. Sebab tu bila bertakziah ni untuk kematian, setakat 3 hari je tuan-tuan. Bila berlaku kematian, kita nak takziah orang, setakat 3 hari je. Tak boleh duk ulang-ulang takziah, duk bersedih. Lepas sebulan duk sedih lagi, lepas 100 hari duk sedih lagi, lepas tahun duk kenang lagi, 2 tahun duk bersedih lagi. Macam orang Syiah bersedih, meratap dengan kegagalan mereka untuk mempertahankan Husain di Karbala. Itu bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita orang Islam, kita diajar untuk tidak mengenang dengan cara meratapi sebegitu rupa, menyalahkan diri sendiri kerana kerana kononnya gagal mempertahankan Husain. Itu salah. Sama ada berlaku kematian ahli keluarga, berlaku sesuatu kerugian, musibah, jangan dikenang sehingga menyebabkan kita menjadi down, menjadi lemah, tidak bersemangat dalam hidup. Jangan. Ramai orang tuan-tuan, bila Allah Ta'ala uji, kan, kita nampak dia tidak lagi macam dia yang kita kenal. Sebab apa? Dia terlalu mengikut emosi dia. Itu salah. Sedih, yes, tak apalah, sedih buat sementara, tapi selepas itu perlu diteruskan kehidupan. Kerana itu dalam surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23 Allah Ta'ala berfirman, man asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, maksudnya dalam Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Mana sebelum cipta tu tulis dah tulis. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Azan? Belum lagi? Kita bagi peluang untuk azan.
Baik. Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23 yang kita baca tadi, maksudnya ialah tiada suatu bencana pun, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula wala fi anfusikum, dan tidak juga musibah yang menimpa diri kamu, melainkan semua itu tertulis dalam kitab, yakni dalam Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Mana sebelum diciptakan makhluk ni dah ditulis dah dia punya takdir dia. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah Ta'ala kata mudah bagi dia. Kita ni tuan-tuan, nak plan satu benda cukuplah susah. Bab mesyuarat yang pertama pun dah ada macam-macam pendapat. Bab mesyuarat pun dah macam-macam pendapat. Tu belum kita cerita nak pilih ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat pun kena pilih. Betul tak? Kalau ahli mesyuarat, AJK ni terdiri daripada pelbagai cara berfikir, dia punya mesyuarat tu jadi tunggang terbalik. Kita susah nak kontrol. Sebab tu banyak sekarang ni kalau tuan-tuan tengok mesyuarat-mesyuarat penting, dia ada pre-council. Sebelum mesyuarat ada mesyuarat lain dulu, nak plan macam mana nak buat supaya bila masuk dalam meeting sebenar tu benda tu smooth. Tengok manusia tuan-tuan, yang bab tu pun susah dah. Yang bab tu kita tak cerita bab nak tadbir negara, belum cerita benda yang besar-besar, kita cerita benda yang kecil-kecil, persatuan yang kecil-kecil, jawatan kuasa yang kecil-kecil pun dah susah dah. Kita nak harmonikan perbezaan pendapat dalam jawatan kuasa tu, dalam meeting, dalam persatuan. Bila persatuan NGO, bila dia besar sikit, makin ramai orang, maka semakin banyak berlaku perbezaan pendapat, dia jadi berpuak-puak. Tuan-tuan tengok pelajar kita bila berada di luar negara, di UK sebagai contoh, area yang ramai budak pelajar ataupun masyarakat Malaysia, kalau besar masyarakat Malaysia di situ, Sheffield, Manchester, London dan sebagainya, dia jadi berpuak-puak. Tu pun susah dah kita nak kontrol, kita nak satukan, dah susah. Tapi Allah, dia bagi tahu dalam bab menulis atau mencatat takdir yang ditetapkan untuk setiap makhluk di Lauhul Mahfuz, sebelum dicipta makhluk itu telah pun ditulis. Dan Allah Ta'ala kata apa? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah je, mudah bagi Allah. Dan walaupun begitu complicated, begitu besar soal alam ini, tapi itu mudah bagi Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Dengan sebab Allah Ta'ala kata dia mudah, maka Allah Ta'ala kata jangan kamu berduka cita terhadap apa yang hilang daripada kamu. Memanglah kita sedih tuan-tuan, benda yang luput, yang hilang, yang binasa dan sebagainya. Tapi jangan terlalu ikutkan hati kita untuk berterusan sedih dengan musibah yang menimpa kita pada masa yang lepas-lepas. Kan orang putih kata let bygone be bygone. Hak lepas tu lepas. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Bila kita dapat rezeki, pangkat, kelebihan, hak lebih daripada orang lain, jangan duk seronok sangat sampai kita lupa diri, sampai kita buat naya dekat orang, seolah-olah apa yang kita dapat lebih itu kita akan dapat selama-lamanya. Tak, kita takkan dapat selama-lamanya. Kita akan jatuh, satu masa kita akan jatuh. Tuan-tuan tengok orang politik, dia berkuasa berapa lama, tapi bila dia jatuh, naik puak lain pula. Parti yang sama tapi berpuak-puak. Tuan-tuan carilah mana-mana parti politik pun tak ada yang hanya satu puak, tak ada. Dia ada geng, dia ada camp dia. Bukan sahaja di satu negara, di semua negara. Bila kita bercakap tentang hal ini, setiap tempat dia ada geng, dia ada camp dan sebagainya. Dalam kilang sama, nak naik pangkat, ni geng ni, tu geng tu. Yang ni sokong bos nombor 1, yang ni sokong bos nombor 2. Bos nombor 2 dia nak lipat, dia nak penjatuh bos nombor 1. Biasa. Itu politik di tempat kerja, di pejabat kerajaan sama, di mana-mana benda yang sama. Maka bila kita dapat satu-satu kelebihan, jangan happy sangat. Happy ya,
Semua orang happy bila dapat satu-satu kelebihan, tapi jangan over, jangan terlebih-lebih, jangan melampau. Dan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala dia tak suka kan? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak suka orang yang sombong, orang yang bangga diri, orang yang show off. Allah Ta'ala tak suka. Kita kena tetap humble, kena tetap tawaduk, rendah diri, walaupun pangkat kita tinggi, walaupun depan nama kita ada gelaran macam-macam, Tan Sri lah, Datuk Sri lah, Profesor lah, apa semua.